Barakah membawakan pengembaraan berkisahkan sejarah para Nabi dan Rasul dalam rancangan Jejak Rasul. Selamat menonton. Terletak di tengah bandar Al-Usta, suatu masa dahulu, sebelum azan berkumandang di Masjid Zahid berhampiran, akan terdengarlah balon nobat dari menara ini. Berketinggian 40 kaki, di sinilah tersimpannya peralatan nobat kedah yang dipersembahkan ketika majlis istiadat seperti pertabalan dan kemangkatan sultan. Nobat kedah dianggap nobat paling tua dan bersejarah dalam Kesultanan Tanah Melayu. Balai nobat berhampiran Balai Besar Al-Usta ini dibina pada tahun 1907, menggantikan balai nobat yang lama. Balai nobat lama masih boleh disaksikan di kawasan berhampiran makam Diraja Langgar. Melihat kepada surau ataupun pondok Tujuh Kut ini ternyata agak berbeza keseniannya kerana inilah balai nobat diraja yang terawal sebelum dipindahkan ke balai nobat sedia yang terletak di Al-Usta berhampiran dengan Masjid Zahid. Jadi memang nampak sedikit kelainannya kerana di sini tempat yang istimewa, tempat untuk menyimpan nobat alat muzik diraja yang berfungsi sebagai alat muzik penting dalam acara seperti pertabalan yang berlaku di istana. Hari ini ia masih lagi ada namun diimarahkan sebagai sebuah surau untuk aktiviti penduduk kampung seperti dirikan solat dan sebagainya. Namun saya lihat ia semakin uzur di mamah usia. Berusia lebih 100 tahun, binaan Balai Nobat lama ini telah menjadi sebahagian daripada struktur bangunan madrasah. Asalnya berfungsi sebagai menara azan. Keadaan yang daif ternyata menuntut usaha pemuliharaan segera. Dahulu, biasanya sebelum pandemik melanda, para pelajar tahfiz akan memenuhi lantai madrasah ini, menggemakan alunan, tingkah meningkah bacaan dan hafazan kalamullah. Kompleks makam Diraja Langgar ini letaknya 10 km dari pusat bandar Al-Usta. Ia telah diasaskan pada tahun 1701 atas titah Sultan Abdullah Muazzam Shah, Sultan Kedah yang ke-17. Di makam diraja ini disemadikan sultan-sultan dan kaum kerabat Istana Kedah. Di sini bersemadinya Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin Muazzam Shah II, Sultan Kedah ke-19 yang mangkat pada tahun 1778 Masihi. Hampir 7 dekad memerintah, wilayah Kedah jauh melebar. Peta negeri Kedah ketika era Baginda menjangkau ke utara Thailand dan sempadan Myanmar. Pada kurun ke-18, Kedah ketika itu berperanan sebagai pusat penyebaran Islam terpenting di rantau ini. Kedah juga telah menjalin hubungan dengan company Inggeris di Pulau Pinang, khususnya dengan Francis Light. Ia dilaksanakan oleh pembesar Kedah, Paduka Seri Laksamana Maharaja yang telah berhubung dengan pihak company Inggeris melalui perutusan surat kepada Francis Light.
Makam lama berusia 230 tahun di Kampung Pisang, Kancut, pinggir Bandar Alusta ini disahkan oleh Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah sebagai milik Paduka Seri Laksamana Maharaja. Tertera inskripsi di kepuk makam tersebut. Berdasarkan tarikh kematiannya, beliau dipercayai berkhidmat kepada dua orang Sultan Kedah, iaitu Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II dan anak-andanya Sultan Abdullah Mukarram Shah. Sekalipun berjaya memaju negerinya sebagai sebuah negeri Islam yang berdaulat, sejarah menyaksikan Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II telah berhadapan cabaran getir di awal dan penghujung era pemerintahannya. Sungai Muda menjadi saksi pertempuran dua kuasa asing yang mewakili dua pihak bertelagah merebut takhta Istana Kedah antara pasukan tentera Daing Perani melawan pasukan tentera Raja Kecil Siak. Namun, percaturan kuasa di dalam keluarga melemahkannya. Begitu juga ancaman negara jiran di utara serta serangan Bugis pada tahun 1770 yang menyaksikan kemusnahan Kota Star yang dibina baginda. Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II menaiki takhta Kesultanan Kedah pada tahun 1710 Masihi. Peringkat awal pemerintahan baginda penuh cabaran sehingga terpaksa meminta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara. Sejarah menyaksikan pada kurun ke-18 itu, Bugis muncul sebagai kuasa baharu di alam Melayu. Opu Bugis 5 bersaudara, iaitu Daing Parani, Daing Merewah, Daing Celak, Daing Menambung dan Daing Kemasih. Kelima-lima ini adalah putera Daing Rilket, yang mana mereka ini keluar dari tanah Bugis, 5 bersaudara bersama dengan bapanya, ayahnya, kemudian terlibat dalam politik di negeri Melayu, termasuk juga Riau dan Lingga. Dari Johor, Riau, Lingga, kehebatan Opu 5 bersaudara masyhur hingga ke mana-mana. Apabila mereka mengembara, sama ada keluar dari tanah air mereka, Sulawesi, atau keluar dari negeri di mana mereka bertapak, mereka akan berpegang kepada falsafah 3 hujung. Bercakap dengan baik, hujung lidah. Dan apabila sudah sampai satu keadaan yang tidak boleh terkawal, tidak boleh dikawal, mereka akan menggunakan hujung keris. Dan satu hal yang lazim yang berlaku, orang Bugis ini akan berkahwin. Daing Perani mengukuhkan hubungan Bugis di Kedah apabila berkahwin dengan adinda Sultan Muhammad Jiwa. Makamnya terletak di makam diraja Langgar ini. Ini ialah makam Tuanku Aisyah Sultan Abdullah Muazzam Shah bersebelahan dengan suaminya Daing Perani, Bugis 5 bersaudara yang terkenal. Ada pelbagai pendapat atau perpecahan di mana sebenarnya makam Daing Perani. Ada yang mengatakan bahawa memang di sini, di makam Diraja Langgar, sesuai dengan statusnya sebagai menantu dan adik ipar kepada Sultan Kedah. Ada juga yang mengatakan bahawa lokasi Daing Perani disembunyikan di Sidam Kiri, Kulim Kedah. Di situ berlaku pertempuran antara Siak dan Bugis. Malah ada yang mengatakan bahawa jenazah Daing Perani telah pun dibawa ataupun dipindahkan dari Kedah ke Riau. 80 km di selatan Alusta, di kampung Ekor Lubuk, Sidam Kiri, Sungai Petani, terletaknya satu lagi makam Daing Perani. Kampung Ekor Lubuk ini telah didiami oleh 8 generasi Daing Perani.
Hakikat itu telah menarik kehadiran ramai pengkaji sejarah dan juga ahli ekologi. Penggalian berhampiran tapak makam ini sekitar tahun 2008 telah menemukan artifak tembikar. Ekskavasi itu dilakukan oleh UPSI Dr. Yunus, Dr. Ahmad Zainuddin dengan Dr. Yunus. Jadi selama 2 minggu penemuan sepanjang cari gali tu kita dah jumpa tembikar lama, barang-barang besi yang kurun yang awal lah, maksudnya yang nombor 1, kelas nombor 2, banyak barang-barang tembikar lama lah. Dan ada yang kita jumpa hanya rosak separuh, sikit saja yang tu kita jumpa kat makam. Para pengkaji sejarah telah mengesahkan bahawa inilah makam sebenar Daing Perani. Setengah pihak mendakwa, menyatakan bahawa makam Daing Perani ini dilanggar makam diraja di Alor. Alasannya, Daing Perani ini adalah saudara ipar kepada Sultan Muhammad Jiwa. Pernah saya temui di Ekolobok dan juga dari Mempawah, keturunan Bugis 50 saudara, dan juga dengan seorang profesor dari Bandung, Profesor Muhammad Zain, juga menziarahi makam kedua-duanya. Mereka menyatakan dan memastikan bahawa makam Daing Perani itu di Ekolobok. Petunjuk utamanya ialah kehadiran jurai keturunan Daing Perani di kampung Ekolobok di Sidam Kiri ini sendiri yang berkesinambungan sejak 3 kurun lalu. Berbicara tentang zuriat ataupun pewaris ya, difahamkan terdapat lebih daripada 5,000 atau 500 keluarga, macam mana? Ya, kalau ikut pada tahun 2006, kami dah buat beberapa majlis lah penemuan. Pada ketika tu kita dah jumpa melebihi 500 orang di kawasan Sidam Kiri ke Pinang Tunggal ke Pekan Sungai Petani lah. Selepas tahun 2006, pada tahun 2007 hampir 10,000 orang yang kita dapat himpun di dalam Salah Silah lah. Di dalam Kedah saja. Kedah saja? Kedah saja. Kehadiran pengaruh Bugis di Kedah bermula dengan konflik perebutan tahta di Istana Kesultanan Kedah seawal kurun ke-17 lagi. Setelah beberapa dekad berlalu, ia berulang kembali. Ketika Daim Merewah sebagai Yang di-Pertuan Muda Johor di Kedah, berlaku perselisihan di antara Tunku Mamat Jiwa dengan saudaranya yang disebut Raja Muda Kedah. Tetapi ada dokumen, ada naskah menyatakan bahawa yang dirujuk sebagai Raja Muda itu adalah Raja Nambang. Raja Nambang telah berkuasa. Tengku Mamat Jiwa tidak puas hati. Dengan itu meminta bantuan daripada Upuk Bugis 5 bersaudara. Permintaan dari Kedah itu membuka peluang Upuk Bugis 5 bersaudara melebarkan pengaruh mereka ke utara tanah Melayu. Daim Perani membawa angkatan Bugis dan bersama-sama Daim Merewah, Daim Celak, Daim Dambung dan Daim Kemasi membantu Tunku Mamat Jiwa. Kejayaan Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin Muazzam Shah II bukanlah mutamat. Raja Nambang yang dikalahkan sebelum itu telah berjaya mengumpul kekuatan baru menerusi bantuan Siak, musuh ketat Bugis. Jadi tidak lama, beberapa tahun setelah bertakhta, Raja Nambang yang dikalahkan oleh saudaranya Sultan Muhammad Jiwa tadi berusaha kembali untuk mendapatkan takhta Kerajaan Kedah. Dan apa yang menarik pada kali ini,
Raja Nambang meminta bantuan daripada Raja Kecil. Raja Kecil datang. Menyedari sokongan yang diterima oleh Raja Nambang, Sultan menghantar utusan meminta bantuan Bugis. Setelah 3 kurun, generasi Bugis hari ini masih menyimpan bukti peninggalan leluhur mereka. Kalau ikut daripada cerita turun-temurun moyang kami, keris jatuh hukum ni lah. Sebabnya memang ada kesan darah dan telah diuji kaji oleh Padat pada tahun 2006. Dan memang membuktikan daripada besi nombor 1 dan kononnya dicantumkan dengan terik bintang dan ada kesan darah dan ada tulisan Jawi lah di keris ni. Ni keris jatuh hukum lah. Ia turut menunjukkan mereka telah menetap di daerah ini, berkeluarga dan membina kehidupan baru selepas berakhirnya perang. Ini tembikar lama yang kami buat kajian dengan UPSI Arkeologi di sekitar ni selama 2 minggu pada tahun 2008 jika tak silap. Sepanjang 2 minggu tu kita ada jumpa tembikar lama, healing lama dan besi-besi yang nombor 1, kelas nombor 1 dan nombor 2 lah di sekitar ni. Perang di Kedah berlarutan selama 2 tahun. Ia berakhir dengan tembakan Lela, Raja Kecil Siak yang membudidayai berani di Sungai Muda. Terdapat banyak versi yang meriwayatkan peristiwa kematian Daeng Perani. Jadi mengikut catatan, Tuhfatul Nafis memang ditembak oleh Raja Kecil, menyebabkan Daeng Perani terkorban di atas gurap atau kapalnya. Dan dilanjutkan cerita lagi menyatakan bahawa apabila Daeng merewah melihat abangnya sudah terkorban, mereka kemudiannya menyelesaikan jenazah tersebut, disimpan dan disebut mengikut adat raja-raja dahulu. Tidak dicatat di mana dalam Tuhfatul Nafis. Ini yang timbul masalah. Tidak dicatat. Selama 7 keturunan, mereka berpegang dengan janji untuk merahsiakan identiti anak cucu Daeng Perani. Tok Wan ni dia selalu bercerita berkenaan raja lah. Anak raja, kita ni keturunan raja. Kami dulu angkat sumpah selagi tak sampai 7 keturunan, maka kami di sini tak tahulah apa yang berlaku sebenarnya. Tu Tengku Izzuddin Raja di Hilir Perak datang meresmikan makam tu. Memang betul lah dengan cerita-cerita moyang kami ni. Dia kata makam moyang kami ni disembunyikan supaya Raja Kecil Siak ni tidak bunuh anak cucu cicit kami di sini. Catatan sejarah menunjukkan sekitar tahun 1726, Daeng Perani terkorban di atas gurapnya di Sungai Muda. Pada tahun 2007, makam ini telah diisytiharkan oleh Persatuan Kerabat Diraja Kedah dan juga Persatuan Sejarah sebagai makam sebenar Opu Daeng Perani. Kembara Jejak Rasul membawa saya ke pelbagai lokasi di serata Malaysia. Justru, saya memilih Arnia, madu keluluran asli untuk memastikan sistem hadaman dan ketahanan imuniti tubuh badan sentiasa dalam keadaan terbaik. Dengan trial lulus iaitu gula semula jadi dengan indeks glikemik rendah, ia dapat memperlahankan kenaikan gula dalam darah. Ia juga 22% kurang kandungan air untuk memelihara kualiti, kesegaran dan rasa apabila disimpan pada suhu bilik. Arnia, madu keluluran asli keluaran Pharma Niaga Naturals, kaya dengan antioksidan, antibakteria, vitamin dan mineral.